Shalom jemaat terkasih, damai sejahtera buat kita sekalian. Dimanapun kita berada saat ini, percayalah bahwa Allah beserta dengan kita. Oleh karena itu, mari datang menghadap Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri dengan mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Alangkah ajaibnya kasih Allah yang menyelamatkan kita manusia berdosa. Dahulu kita adalah musuh-musuh Allah, namun Dia mau datang berkorban bagi kita, mati di kayu salib, hingga kini kita hidup berdamai dengan Dia. Sungguh Dialah kasih yang ajaib.
jemaat sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum lebih jauh kita dalam ibadah ini masing-masing kita merendahkan diri, mengaku salah dosa dan mohon pengampunan Tuhan agar kita layak beribadah dan mendapatkan berkat dari ibadah di pagi hari ini. Mari masing-masing berdoa dalam hati, mengaku dosa dan mohon pengampunan Tuhan. Dengarkanlah pengakuan dosa dari umat-Mu ya Tuhan. Sebab kami menyadari dalam kehidupan ini seringkali kami gagal berjalan dalam kehendak Tuhan. Berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang menduka citakan Roh Kudus dan mengecewakan sesama kami. Karena itu kami mohon Engkau mengampuni dan membasuh kami dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami itu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan mendapatkan berkat dari ibadah di pagi hari ini. Terima kasih pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam setiap keluarga rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, kepada para pelajar, siswa dan mahasiswa, pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kekuatan yang Kau berikan bagi kami untuk menjalani hidup yang sulit, ini karena kemurahan dan perlindungan-Mu yang maha ajaib. Sungguh kami menyembah Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkau Allah yang ajaib, yang berdaulat, yang melihara, yang peduli dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan jemaat-jemaat yang kelemah tubuh di rumah ataupun di rumah sakit. Mohon jamahan kuasa Tuhan untuk adik Francisco, anaknya dari Reerdo dan Lia yang dalam keadaan dirawat di rumah sakit Omni Alam Sutra. Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa Tuhan yang ajaib melalui upaya medis yang dilakukan. Mohon kesembuhan juga untuk Ibu Chu Chin Chen yang dalam keadaan sakit kakinya lemah, Tuhan jamah sembuhkan. Mohon jamahan kuasa Tuhan Ibu Lip Iska Haryanti, tangan sebelah kirinya yang kaku dan sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Kuli Chow dalam masa usia, bilang Kau juga jaga kesehatan, angkat segala kelemahannya, sembuhkan dengan sempurna. Atau jemaat-jemaat yang lain yang membutuhkan uluran tangan, Tuhan Kau sembuhkan mereka dan berikan kekuatan iman bagi masing-masing kami. Tuhan, kami berdoa untuk situasi Jakarta yang dilanda banjir di beberapa tempat. Mari Tuhan menolong, beri bijaksana hikmat bagi aparat Pemda ataupun pihak-pihak yang berwajib untuk menanggulangi dan lindungi masyarakat Jakarta supaya tidak terjadi korban yang lebih parah lagi. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan tangan Tuhan untuk pemerintah Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri, beri bijaksana dalam menjalankan tugas dengan jujur dan takut akan Tuhan, khususnya ya Tuhan langkah-langkah penanggulangan COVID supaya boleh efektif dan COVID makin mereda dan boleh banyak orang yang disembuhkan dan oleh itu ekonomi makin baik dan dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk vaksinasi untuk masyarakat Indonesia yang sedang dicanangkan, yang sedang dilaksanakan supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan mendatangkan herd immunity bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga ya Tuhan Indonesia makin boleh bangkit dari virus ini dan boleh mengalami kekebalan tubuh yang baik, sehingga tidak terjadi lebih banyak korban Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, dokter, jururawat yang ada di garda terdepan, Tuhan lindungi mereka dan berikan dia bijaksana hikmat dalam menjalankan tugas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan tangan Tuhan untuk keamanan, untuk situasi politik, Engkau pulihkan kondisi Indonesia dari segi keamanan dan stabilitas politik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Urapi pakai hamba-hambamu yang melayani kami ya Tuhan. Baik Pendeta Theophilus Sudari yang menyampaikan firman Tuhan dan kebaktian pertama, dan Pendeta Paulus Daun yang menyampaikan firman Tuhan dan kebaktian kedua. Urapi pakai dan kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi berkat dan jemaat yang mengikuti melalui live streaming atau melalui rekaman berikutnya, mereka boleh mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan, supaya kasih kami kepada Tuhan dan sama makin meningkat. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur bersama saudara kami berulang tahun dari tanggal 23 Februari sampai dengan 27 Februari yang akan datang. Berkati Indra Suhirman, memberkati Ku Vikyun, berkati Della Febrean, memberkati Sony Miracle, berkati ya Tuhan masa depan saudara kami ini, mencukupi segenap kebutuhan hidup, berkati usaha dan pekerjaan, dan teguhkan iman percaya, makin mengasihi dan mencintai Tuhan,
yang memelihara masa depan mereka. Tuhan, kami pun berdoa menyerahkan tangan Tuhan untuk persembahan yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, baik itu melalui transfer atau melalui amplop gereja. Jemaat-jemaatnya dengan sukarela memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga dan rumah tangga, memberikan kesehatan yang cukup, juga memberkati akan usaha pekerjaan kehidupan masing-masing. Bahkan bila kami boleh belajar, bukan sekedar memberi uang kepada Tuhan, tapi seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga, dalam nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembebasan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan salam damai satu dengan lain. Masuk saudara yang di rumah, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan litani kita pada hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Seiring perjalanan kita mengikut Tuhan, ada banyak hal yang mungkin telah terjadi. Bahkan ketika kita melayani Dia, ada kalanya kita bergumul dengan diri sendiri, melakukan banyak hal, namun ternyata kita telah lupa dengan kasih kita yang pertama. Mari jemaat, persiapkan hati untuk diisi oleh firman Tuhan dengan kerinduan dan perenungan untuk tetap mengingat kasih-Nya.
亲爱的弟兄姊妹，早上好。在新冠病毒的情况中，我盼望各位大家都好，并且都健康。今天我愿意跟各位一同分享一个题目，就是起初的爱心。我们先读一段的圣经，就是在启示录第2章，我们开始从第1节念到第7节。启示录第2章第1节到第7节。神的话这样说：你要写信给以弗所教会的使者说，那有手拿着7星，在7个金灯台中间行走的说，我知道你们的行为，劳苦劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒且不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不发贱。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想，你是从哪里堕落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就领到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而你还有一件可气的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡是有耳的就应当听。得胜的，我必将上帝落眼中的生命树的果子赐给他吃。我们读经到此为止。亲爱的弟兄姊妹，以弗所教会是保罗所成立的，并且他利用多年的时间在那里牧养这个教会。不但如此，以后有很多的传道牧师在那里培养那里的教会。最后保罗属灵的儿子提摩太也曾经成为那里教会的监督，并且牧养他们。以后年老的使徒约翰也有多年的时间，并且到他离开世界也牧养那个教会。所以以弗所教会不但是一个很大的教会，也是很属灵的、很殷勤侍奉上帝的教会。从那里我们可以看见这个教会有很好的灵性，殷勤侍奉，并且他们在患难中能够坚持他们的信心呢？因为我们刚才所读的经文，主耶稣亲自称赞以弗所的教会，这是我们可以看见在第2节、第3节，很清楚的，主耶稣称赞他们说，他们能够劳苦忍耐，不容忍恶人，
在试探当中，他们能够坚持他们的信仰，他们也不与恶人妥协。所以从这个主耶稣亲自称赞以弗所教会，我们就可以知道，这个以弗所教会不但是一个很大的教会，并且他们有很好的灵性，有殷勤侍奉，坚持在困难当中他们的纯正信仰。但是若是我们继续读下去的话，我们感觉到惊讶，因为主耶稣在称赞这个教会以后，他忽然间很严厉的责备他们，说：你们有一件事情，我要责备你们。责备什么呢？因为你把起初的爱心失去了。我们感觉到稀奇，在这样多以弗所教会的长处，主耶稣一责备他们失去了起初的爱心，好像把以弗所教会所有的长处就没有了，就抹杀了。为什么这样呢？我们感觉到不公平，对这个以弗所教会感觉到不满。在这样多的长处当中，是介绍起初的爱心失去了，就抹杀了这个教会一切的长处。所以对这个以弗所教会实在不公平。但是不公平吗？不。为什么呢？因为一切的一切，他们的基础，一切工作的基础就是以爱为出发点。虽然我们为上帝做很多的工作，很多的劳苦，很多的一切，但是若我们没有把这一些的工作放在爱的基础上，那么这一切的工作就算不得了什么。为什么呢？因为若是我们做一件事情，好像是为主做的，但是若是我们做不以起初的爱心为出发点，为它的基础，那么我们的工作虽然好像是为主做，其实不是为主做，乃是为着自己。因着这个缘故了，所以呢，主耶稣很严厉的责备他们。主耶稣这样责备他们，就是要他们醒悟他们的弱点，让他们醒悟他们属灵的情况。若是他们没有醒悟的话，这样继续下去的话，虽然他们的教会这么样的大，虽然他们这么样的殷勤，好像为主做的，其实在上帝面前一点价值都没有，或者是说呢，他们所做的一切都是枉然的，因为他们好像跟这个法利赛人也没有两样。法利赛人也是一样的，他们在外表上非常的殷勤侍奉上帝，他们在十字架路口在那里公开的祷告，让人看见，哇，他们非常的属灵。他们常常装作很酷的样子，让别人看他们以后
认为哇，这个人很属灵，禁食祷告，以致他们的脸这样的苦。从人看来，他们很属灵；从人看来，哇，他们很爱主。其实他们的工作因为不以爱心、起初的爱、起初对上帝的爱为出发点，为他们的起初，所以他们所做的一切，在人看来是好像爱主，其实一切做的是为着自己。为着什么呢？叫人看就称赞他们是一个属灵人、属灵的人一样。但是在上帝面前，他们所做的一点价值都没有。所以主耶稣因着爱以弗所教会，就很严厉的责备他们，让他们知道他们一切所做的。但是若是不以起初的爱心对上帝的爱做的话，那么一切在上帝的面前是没有价值的。因着这个缘故呢，所以主耶稣在这个启示录当中，就像以弗所教会这样的准备，教他们不但知道自己的弱点，更是教他们从哪里软弱，从哪里跌倒，就从哪里坚强，从哪里起来，就是接着悔改，接着再一次来到上帝面前，让那些失去起初的爱心再一次从上帝那里得着，让他们以后呢所做的一切，不是为着夸自己，不是为着自己的利益，乃是完完全全是为着主。这样的态度，这样的侍奉，是上帝所需要的。所以亲爱的弟兄姊妹，让我们好好的审查自己。我们从信主到现在，可能有多年的时间，我们在这个生活当中，我们不是说没有参与侍奉，甚至呢，我们不但参与，并且殷勤的参与这个侍奉。在奉献上，我们依照主愿意的奉献，为了主的工作，我们愿意牺牲我们的精神、我们的时间、我们的金钱。但是借着这段圣经里面，并且以弗所教会的情形记在圣经里面，是要让给我们看见，是不是我们对主的侍奉，对主的代价，对主的牺牲，是不是好像以弗所教会看起来好像是为主，其实不是，反而我们好像法利赛人一样，成为一个骄傲伪善的基督徒。为什么我们会落到这样凄惨的地步呢？接着这段圣经告诉我们，这是因为我们失去了那起初的爱心。这个起初的爱心就是很纯粹的、真诚的、真实的，是单单爱我们的主，爱我们的上帝。因为我们单单纯正的爱我们的主，爱我们的上帝，所以在我们的生活当中，我们所讲的，我们所做的，不是因为自己，不是因为要得着自己的利益，乃是完完全全是为着爱主。所以我们借用这段经文当中
借着这个经文的分享，让我们每一个人能够审查自己。若是我们借着圣灵知识，使我们知道我们的弱点，知道我们的软弱，我们的不对，那么我们就好好的来到上帝的面前，认我们自己的罪，悔改在上帝的面前，让我们能够从这个软弱当中变为坚强。从哪里我们跌倒，就从哪里起来。这样我们以后的基督徒人生生活侍奉，在神的面前蒙上帝的悦纳。这样我们在世界上过活，能够真正过有意义的人生。当我们终有一天会到上帝那里，不是听到上帝责备我们，乃是得着主耶稣的成长。求主恩待，求主怜悯。阿们。我们祷告。天父上帝，谢谢你，我们可以利用这短短的时间来思想你的真理，并且思想你怎么样在成长当中告诉以弗所教会的弱点，让他们醒悟自己的环境，让他们能够悔改，让他们能够从软弱中起来，再从失败中也起来，使他们以后的日子，无论在生活上也好，在侍奉上也好，能够因着我们爱主的心，使我们的生活侍奉讨主的喜悦，蒙主的成长。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini, kedatipun di rumah masing-masing bersama dengan keluarga secara online. Kiranya tetap kita mengadakan ibadah yang tetap berkualitas, dan melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini kita sangat diberkati. Oleh karena itu atas nama jemaat, hamba Tuhan dan badan pengurus jemaat, kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada Pendeta Theophilus Sudari yang menyampaikan firman Tuhan dan kebaktian yang pertama, dan Pendeta Dr. Paulus Daun yang menyampaikan firman Tuhan dan kebaktian kedua pada pukul 10. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan melayani dan jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pada pukul 1 siang nanti akan firman Tuhan akan ada persekutuan usia emas dan persekutuan komisi wanita, disampaikan oleh guru Injil Sundari, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Gigi Indrawati. Jemaat usia emas khususnya bisa mengikutinya pada pukul 1 siang dengan tema Sepanjang Jalan Anugerah. Pada hari Rabu, persekutuan doa seperti biasa diadakan pada pukul 19. Jemaat bisa mengikuti melalui kanal YouTube GKR pada pukul 19. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Jan Fantius Tulai dengan tema Hanya Allah yang layak disembah. Dan minggu depan, pada hari Minggu, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Rudi Simon dengan tema Persaudaraan yang Harmoni. Jemaat bisa mengikuti ibadah yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal, dan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi benar sekali. Usahakan ikut kebaktian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh gereja, dan pada saat yang sama secara live streaming. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.